Ha? Sah. Mana ya? Macam tu. Aduh, takut kita. Allahu Rabbi. So ayah Jumaat. Patut lah. Jumaat besok orang balik. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Paku Iman muka surat 6 baris 3 daripada atas. Sebelum daripada tu hukum akal dulu tu. Hukum akal yang wajib, mustahil dan harus tu. Jadi wajib akal okey. Jadi wajib pada mana Pak Ayub? Wajib pada akal. Wajib pada akal itu ialah benda yang mesti kita terima ada ataupun sungguhnya sesuatu. Jadi wajib ataupun wujub, asalnya wujub lah. Asalnya hukum tu wujub, hukum istihalah, hukum jawaz. Cuma kita ambil mustaq dia. Mustaq dia panggil. Ilmu istiqaq dia panggil selain daripada masdar tu mustaq. Kalau masdar tu mustaq minhu jadi dia panggil ma'rifatul mushtaq tastalzimu ma'rifatal mushtaqi minhu. Mengenali mengetahui mushtaq itu akan melazimi mengenali juga mushtaq minhu. Jadi mushtaq minhu nya masdarnya ialah wujub istihalah jawaz. Tapi ulama letak wajib mustahil harus, maka lazim daripada mengetahui wajib mustahil harus maka akan tahu juga wujub istihalah jawaz. Wujub itu terjemahnya mesti, istihalah itu terjemahnya tidak, jawaz itu terjemahnya boleh. Jadi kalau wajib benda yang mesti, jadi isim fa'il isim fa'il itu mustaq. Kalau masdar mustaq minhu. Mustahilun benda yang mustahil, benda yang dihukumkan tidak, benda yang tidak, itu mustahil. Jawaz, jaiz, jaiz itu benda yang boleh. Jadi itu dia panggil isim fa'il, mustaq daripada mustaq minhu. Itu wajib, mustahil, jaiz tu dia panggil mustaq. Wujub istihalah jawaz dia panggil mustaq. Silap. Betul lah, mustaq minhu. Wujub istihalah jawaz dia panggil mustaq minhu. Wajib mustahil jaiz dia panggil mustaq. Jadi benda sesuatu perkara itu dia terbelah dua. Pertama yang ada, yang kedua yang sungguh. Kita kata dulu benda yang ada ini benda yang boleh dicerak panca indera yang 5. Benda yang sungguh ini selain daripada dapat dicerak oleh panca indera yang 5, iaitu akal. Jadi kalau salah satu daripada panca indera kita boleh cerak, contohnya busuk. Busuk ada sebab boleh cerak dengan hidung.
Okey, manis ada tak? Ada, sebab boleh kecak dengan lidah. Panas ada tak? Ada, kerana boleh sentuh. Bila kata ada, mesti sungguh. Sungguh tu sabit dalam zihn, sabit dalam akal. Adapun ada ni sabit di kharij, di luar akal. Di sekarang ni reality dia panggil kharij. Jadi bila terbelah pada dua, ada dan sungguh, maka cara terjemah pun akan beza. Dalam kitab Ummul Barahim bila sebut istihalatul mustahil, ataupun dalam syarah dia, istihalatul mustahilat. Istihalah tu terjemah apa? Wujubul wajibat. Wujubul wajibat, wujub lain, wajib lain. Jadi wujub tu terjemah apa? Wujub tu terjemah mesti. Wajib itu yang mesti. Yang mesti. Jadi yang mesti ni kena pada benda. Jadi benda ni terbelah dua, ada dengan sungguh. Jadi bila kita terjemah wujub al-wajibat, jadi dia akan terjemah jadi dua. Mesti ada benda yang ada, dan mesti sungguh benda yang sungguh. Benda yang sungguh tu apa dia? Wajib. Benda yang ada tu apa dia? Wajib. Mesti ada dan mesti sungguh tu apa? Wujub. Jadi wujubul wajib itu bahagi dua. Pertamanya benda yang ada, maka dia akan jadi gini, mesti ada benda yang ada. Dan yang kedua, mesti sungguh benda yang sungguh. Kerana contohnya benda yang ada mesti sungguh, benda yang sungguh mesti tak semestinya ada. Contohnya benda sungguhnya ialah sifat wujud. Contohnya sifat wujud itu sifat yang bukan ada tapi sabit di Tuhan. Contoh. Jadi sifat wujud Allah mesti tak di Tuhan, mesti di Tuhan. Jadi mesti sungguh sifat wujud di Tuhan. Wujubul wajib. Yang wajib apa dia? Yang wajibnya Allah Ta'ala bersifat wujud. Yang wujudnya apa? Wujudnya, yang hukumnya ialah wujub, iaitu mesti. Jadi mesti terjemah wujub. Wajib yang ada bersifat dengan sifat ada. Jadi mesti sungguh ada, mesti sungguh sifat wujud tersebut. Sifat wujud tersebut wajib di Tuhan, wajib pada akal. Wujudnya apa? Wujudnya mesti sungguh. Sebab apa? Sebab wujud tu bukan benda ada. Wujud itu benda wujud itu benda sungguh. Contoh lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat yang jenis ada. Sifat kudrat contohnya. Kudrat tu apa dia? Kudrat tu wajib pada akal, sabit di Tuhan. Batu wujud kudrat, mesti dihukumkan kudrat di Tuhan, iaitu mesti ada kudrat di Tuhan. Dia panggil gitu. Kiyah lagi lain, istihalatul mustahil. Mesti tidak benda yang tidak, dan mesti tiada benda yang tiada. Terbelah dua juga. Kerana tiada lawannya ada, tidak lawannya sungguh. Jadi mesti tidak, bukan, apa nama tu, betul lah, mesti tidak. Sebab tidak tu istihalah. Mesti tidak benda yang tidak, mesti tiada benda yang tiada. Tiada tu lawan bagi sungguh. Contoh sifat ma'ani lemah. Lemah tu mustahil bagi Allah. Lemah tu ada tak? Lemah tu jenis dia ada, cuma tak ada di Tuhan. Segala sifat ma'ani lawan bagi sifat ma'ani semuanya wujudi, benda yang ada belaka, cuma tak sabit dan sabit je. Jadi benda yang sabit di Tuhan, sifat ma'ani, ialah sifat-sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Lawan bagi 7 sifat tu pun ada juga, cuma tak ada di Tuhan. Jadi istihalatul mustahil apa dia? Iaitu mesti tiada sifat lemah tu di Tuhan, mesti tiada. Mesti tiada mana apa? Mana mustahil. Istihalatul mustahil. Mesti tiada itu istihalah. Sifat lemah tu mustahil. Mesti tiada sifat jahil di Tuhan. Mesti tiada istihalah tu hukum. Sifat jahil itu mustahil. Istihalatul mustahil. Jadi istihalah wujub itu hukum, wajib mustahil itu yang dihukum. Wujub istihalah jawaz itu hukum akal, wajib mustahil harus tu akal hukum. Itu balik itu. Akal hukum sifat wujud itu wajib, tapi diri sifat wujud itu hukum akalnya wujub, mesti. Diri sifat wujud tu mesti ada di Tuhan, wajib. Itu akal hukum. Akal hukum wujud itu mesti sabit di Tuhan. Tapi diri sifat wujud itu wujub, mesti. Tu contoh. Jawazul jaiz
boleh ada benda yang ada, boleh sungguh benda yang sungguh. Boleh ada, boleh sungguh, itu hukum jawaz. Benda yang ada, benda yang sungguh, itu jaiz, isim fa'il yang bersifat dengan jawaz. Jadi contoh malangit. Langit ni boleh ada langit. Boleh ada langit, boleh ada langit. Langit tu jaiz. Jawaz itu boleh ada. Contoh sungguh, laju. Laju tu dia panggil boleh sungguh laju. Laju tu jaiz, benda yang harus. Boleh laju, boleh sungguh tu itu hukum jawaz, hukum harus ke atas laju. Tu beza antara hukum dengan benda yang dihukum, ataupun istilah dia hukum akal dengan akal hukum. Tu hukum akal lain, akal hukum lain. Tu kalau beza. Habis tu kemudian masuk kata kita qala al-musannif rahimahullahu taala, dan terbahagi wajib akli itu kepada dua. Wajib akli dia mari satu-satu lah. Pertamanya ialah wajib daruri. Daruri sifat, wajibun daruriyun, wajibun mansubun ila darurah. Wajib yang dinisbahkan kepada darurah, mesti terima. Apa maksud dia? Artinya arti wajib daruri tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Nazar tu tilik, fikir tu guna akal. Nazar ni boleh berlaku ni nazar. Nazar ni fikir boleh, nazar guna mata boleh, nazar guna hati boleh. Ikut belaka. Yang ni dia tidak berhajat untuk tahu benda tu yang benda tu wajib pada akal, dia tidak perlu kepada fikir yang panjang dan dalil. Nazar ni lebih kepada dalil lah. Kalau fikir ni fikir yang lama, bukan fikir yang sekejap. Itu wajib daruri. Jadi wajib daruri benda yang tak berhajat kepada fikir, yakni fikir yang panjang, dan nazar, yakni dalil. Pada mendapat benda wajib tadi. Mendapat dengan makna mengetahui. Seperti penuh lapang bagi jirim sebesar zatnya zat jirim. Penuh lapang, maksudnya jirim tersebut memenuhi lapang sepenuhnya. Sepenuh jirim itu, dia tak ambil lapang orang lain. Asalnya kita ini dia panggil kita ni mengambil tempat. Jisim ni sifat dia mengambil tempat. Mengambil tempat tu apa dia? Tempat tu al-farahul mauhum. Tempat kosong yang diwahamkan. Tempat kosong yang diwahamkan. Dia farah, tempat kosong ni bahagi dua. Syarah As-Sanusiyah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut farah ada dua, al-farahul mauhum dengan al-farahul muhaqqaq. Al-farahul mauhum ialah tempat kosong yang kita sangka-sangka sahaja. Dia kosong padahal dia itu ada benda. Contoh hak ni. Hak udara di sekeliling ni kita nampak macam kosong padahal ada isi. Isi dia apa? Isi dia H2O, iaitu oksigen. Oksigen tu jisim tak? Oksigen tu jisim kerana digabung daripada H2O tu air. O2. O2. Maknanya oksigen dua atom oksigen bergabung jadi molekul. Jadi jisim. Dia memenuhi ruang. Kita sangka kosong padahal ada jisim. Jadi bila kita duduk di sini, contohnya di atas kerusi ni, tempat kita hanya di sini, bukan di situ. Jadi bila kita nak duduk di sini, asalnya ada oksigen ni. Bila kita nak masuk saja, kita nak duduk di tempat tersebut, oksigen tersebut akan terbuka dan memberi ruang pada kita untuk duduk di tempat tersebut. Kemudian dia kapit semula dengan kita punya badan. Sekira-kira kalau kita bekukan tempat ini, kita keluar, maka akan dapati bentuk badan kita. Bentuk badan kita yang terbentuk itulah tempat kita ketika itu. Jadi sekarang ni tak beku, tak nampak lah. Jadi sekarang sepatutnya sebelum saya duduk sini ni ada oksigen. Ada benda yang duduk, molekul-molekul lain yang duduk di sini. Saya duduk sini, dia tepih keluar, kemudian dia kapit semula dengan badan. Dia penuhkan ruang. Ruang saya sekarang ada dua. Pertama di atas kursi, yang kedua udara. Udara hak ni tu. Kalau dibekukan tempat ni, kalau saya keluar akan ada bekas bentuk badan kita. Itu dia panggil tempat kita yang hakiki. Tu mengambil lapang. Hak ni tak ambil lah lapang. Ni lapang hak, dia panggil tempat kita yang hakiki. Kalau tempat kita yang majazi, kita kata saya duduk di bilik FKI ataupun bilik aktiviti. Bilik aktiviti itu luas. Jadi adakah kita menggemukkan jisim kita untuk kita penuhkan ruang bilik aktiviti ni? Tak. Jadi kita kata saya duduk di bilik aktiviti, makna sebahagian dia. Jadi hakikatnya sebahagian bilik aktiviti sahaja yang dipenuhi badan kita.
Hak yang lain tu kosong. Tu dia panggil kita duduk di bilik afkar secara majazi. Adapun hakikat dia yang betul-betul kita mengambil lapangnya, bukannya bilik aktiviti seluruhnya, tapi sebahagiannya sahaja, iaitu di sini, di situ dan sebagainya. Jadi orang lain yang ada jisim tidak boleh duduk di tempat kita duduk, tak boleh, melainkan kena duduk di tempat atas kita. Dia tidak akan boleh duduk di atas kursi yang sama, melainkan dia akan duduk di atas paha yang diduduk oleh kita di atas kursi. Sebab jisim tidak boleh tahallul, jisim tidak boleh bergabung, jisim tak boleh tembus. Dia panggil jisim kathif. Jisim mana dua? Jisim kathif dengan jisim latif. Jisim latif iaitu jisim yang mana lembut, bila berentuh tak sakit. Contoh udara. Kalau Allah Ta'ala buat udara ni jisim kathif, jenuh kita nak napas, napas banyak kali, kita mikir. Sebab apa? Sebab sakit berentuh dengan hidung. Sebab dia jisim kathif, hidung kita jisim kathif, maka nak berentuh dengan hidung akan rasa sakit. Sebab apa? Sebab oksigen itu jisim kathif. Kalau Allah Ta'ala buat itu, tapi Allah Ta'ala tak buat itu. Allah Ta'ala buat jisim latif. Bila hirup oksigen, maka tidak berasa sakit. Air, jisim latif. Bila kita tumpahkan air di atas kepala kita, tak sakit. Sebab tu boleh mandi. Kalau jisim kathif Allah Ta'ala buat di air tersebut, ni saya kita mikir banyak kali juga untuk buat, untuk mandi. Tu tu jisim. Jadi jisim dia ambil ruang tempat dia sahaja. Al-faraghul mawhum. Al-faraghul mawhum ialah tempat kosong yang disangkakan kosong saja. Adapun yang kedua, al-faraghul muhaqqaq, tempat kosong yang betul-betul kosong, tak ada ruang, tak ada oksigen, tak ada apa, memang kosong sungguh. Contohnya di udara atas tu. Di udara atas tu tak ada udara, tak ada oksigen, tidak ada angin, tak ada apa. Sebab tu berentuh antara planet ke antara bintang ke tak bunyi. Sebab apa? Tidak ada angin, tidak ada oksigen, tidak ada oksigen. Tapi kalau kat dunia ni, kalau mari kilat bunyi. Sebab apa? Sebab ada angin, ada oksigen, ada benda yang memenuhi ruang. Tiba-tiba ada benda lain, jisim lain mari, akan berbunyi, akan berentuh, akan bunyi. Tapi di atas sana tu tidak ada angin, maka berentuh langit ke berentuh apa benda tidak akan berbunyi, tak akan bunyi bising. Kalau ada Allah Ta'ala letak angin, letak oksigen di atas tu, ni saya akan bunyi bising kita, tak tidur kita. Sebab apa? Bunyi planet tu berentuh. Oksigen, apa nama? Bintang tu berentuh tu bunyi, berdebu. Tak tidur kita siang hari ataupun malam hari. Duk fikir hak tu ya. Tu hikmah Allah Ta'ala jadikan jisim latif dengan jisim kathif. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan keduanya, jadi kita orang kafir ke orang Islam ke akan mengetahui kata jisim itu mesti bertempat. Tidak ada orang yang menafikan jisim tidak bertempat. Tu. Tidak akan orang menafikan bahawasanya jisim itu bertempat, tak ada. Jisim itu mesti bertempat. Tak boleh dia tidak bertempat. Mesti semua orang terima dia bertempat. Itu daruri. Wajib pada akal, wajib pada akal. Mesti terima. Dan kedua daripada dua, wajib nazari, yakni wajib pada akal tapi kena fikir sikit. Arti wajib nazari berhajat kepada fikir dan nazar. Fikir yang panjang dan nazar yakni dalil pada mendapat wajib nazari tadi. Dia kena mikir sikit. Dia benda mesti pada akal, mesti terima pada akal, mesti sabit. Tapi kena mikir sikit, kena ada dalil, baru kita sabitkan benda itu wajib pada akal. Mana? Seperti wajib ada zat Allah Ta'ala. Sebab apa perlu dalil? Sebab tak nampak, ghaibiyat. Dia tak nampak apa benda ni, zat Allah Ta'ala apa dia? Betul ke ada zat Allah Ta'ala? Ada. Mana? Dalil. Kena ada dalil. Tak ada daruri. Kalau daruri, maka semua orang dalam dunia ni Islam belaka. Tidak. Darurinya dari sudut apa? Dari sudut ada Tuhan tu ya. Tapi Allah Ta'ala belum tentu. Tu. Ada Tuhan tu boleh jadi tak? Ada Tuhan tu tak? Bukan. Ada Tuhan tu dia punya kata mesti adanya Allah Ta'ala atau mesti adanya Tuhan itu, mesti dalil dia mesti nazari. Iaitu kena fikir sikit. Apa buktinya kata Allah Ta'ala ataupun Tuhan ni ada? Dia mesti berdalil. Contoh kita nak kata di Nizam ni ada unta. Apa bukti kata ada unta? Kita nak percaya ada unta tu, bukti dia apa? Bukti dia ialah ada tahi unta. Contoh, ada tahi unta di depan FKI, maknanya unit unta ni pernah lalu sini, walaupun kita tak nampak dia sekarang. Sekarang ni Allah Ta'ala kita tak nampak, tapi kita sabit dia ada. Macam mana? Dengan dalil. Dalil dia apa? Alam. Batu alam boleh dibaca alam, boleh panjang, boleh dibaca alim. Kalau alam nisbah alamat tu lah. Nisbah alamat untuk kewujudan Allah Subhanahu Taala. Kalau alim dengan mana? Dengan alamat ataupun dengan benda yang kita tengok tersebut, kita mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu wujud. Dia jadi alim.
Boleh baca dua. Tapi masyhurnya alam lah, tak baca alim. Tu dalam Hasyiah Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jadi wajib ada zat Allah kena bukti. Biasanya bukti tersebut, dalil tersebut merujuk kepada ada Tuhan, bukan ada Allah. Lepas tu kenapa kata ada Allah? Kerana Nabi sebut. Dalam kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu taala sebut bahawasanya dalil yang kita bincang ni bukan merujuk pada Allah Taala dah, dan merujuk kepada Tuhan. Lepas tu macam mana kita kata Allah? Kerana Nabi SAW dan para Rasul mengatakan Allah itu, Tuhan itu namanya Allah. Tuhan tu Rahman, Rahim dan sebagainya. Tu. Dan segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan secara umum. Kalau secara tafsir, sifat 20. Wajib seseorang mukallaf i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tapi wajib juga secara tafsir satu persatu mengetahui sifat 20 untuk mengenali Allah SWT tanpa syubhat, tanpa syak. Dan terbahagi pula wajib akli itu kepada dua bahagi. Wajib tadi hak wajib daruri, wajib nazari. Nisbah tu dua bahagi. Ni nisbah bahagi wajib pada akal, pada yang lain. Pertama daripada dua, wajib li ghairihi, yakni wajib dengan sebab lain, ataupun dia panggil istilah lain wajib aradi atau wajib aridi. Kalau ada alif baca aridi, kalau tak ada alif baca aradi, benda yang mendatang. Artinya arti wajib li ghairihi, wajib bagi yang lain daripada zat. Nak kata li ghairihi, li ghairi zat, dia ada wajib zati, wajib li ghairihi. Kalau wajib zati, wajib pada akal yang zati, hak kita bincang tadi itulah, yang terpecah pada daruri dan nazari. Hak tu wajib yang zati. Ini sekarang ni wajib li ghairihi. Sekali ada juga wajib zati belah bawah tu. Ini pembahagian yang lain. Jadi pembahagian wajib ni ada banyak lah. Satu dari sudut nazari ataupun daruri, satu dari sudut zati ataupun li ghairihi. Sepatutnya kalau dia bubuhnya, patutnya zati dululah, baru faham zati dulu, baru wajib li ghairihi. Ikut musannif lah. Tu. Wajib li ghairihi artinya wajib bagi yang lain daripada zat, yang ni wajib dengan sebab lain. Jangan faham zat tu zat seketui tu pula, bukan. Zat tu diri asalnya, bukan benda yang berjisim, bukan. Dengan makna wajib tersebut mesti kita terima di akal, tapi dengan sebab lain. Mana? Dengan zat suatu. Seperti wajib lagi akan ada hari kiamat, dia panggil wajib aridi. Boleh berlaku tak kiamat? Berlaku kiamat kalau nisbah kepada zati harus pada akal. Nisbah pada zati, nisbah pada diri hari kiamat tu sendiri, itu zati. Nisbah kepada diri hari kiamat tu sendiri harus pada akal. Boleh berlaku, boleh tak berlaku, tapi mesti berlaku. Tilik mana? Tilik kepada dalil Quran. Tilik mana? Tilik pada ilmu Allah Ta'ala, mesti berlaku. Tilik kepada iradat Allah sejak azali. Jadi aradiyah, dia jadi benda lain. Jadi wajib li ghairihi, wajib aridi. Sebab apa? Sebab nisbah hari kiamat tu pada dirinya itu harus ya. Boleh nak jadi kiamat, boleh jadi tidak. Boleh kawan tu nak mati, boleh tidak. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala kata kullu nafsin za'iqatul maut, maka mesti mati. Mesti itu wajib li ghairihi, wajib dengan sebab lain. Sebab apa? Sebab Quran sebut. Sebab apa? Sebab ilmu Allah Ta'ala tahu sejak azali bahawa dia akan mati. Tahu sebab apa? Wajib sebab apa? Wajib sebab iradat Allah sejak azali kata mesti dia itu mati, berkehendak untuk dia ni mati sekian-sekian. Maka mesti berlaku. Tak boleh tak berlaku. Tak berlaku jadi mustahil li ghairihi pula. Allah Ta'ala mengetahui dia mati, kemudian dia tu tak mati, itu mustahil li ghairihi. Tu akan datang mustahil li ghairihi. Kemudian, dan wajib tiap-tiap orang Islam masuk syurga dan kekal di dalamnya, di dalam syurga. Kerana apa? Kerana dalil khalidina fiha abada. Allah Ta'ala kekalkan mereka itu ke dalam syurga dengan izin Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mengetahui sejak azali mereka ini orang Islam akan masuk syurga. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala berkehendak sejak azali mereka ini orang Islam dan beramal dengan apa yang disuruh disyarak, dan termasuk orang yang taat masuk syurga selama-lamanya. Tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah mustahil li ghairihi. Adapun dari sudut zati, diri orang mukmin itu, boleh tak dia masuk syurga? Boleh. Boleh tak masuk neraka? Boleh juga. Orang kafir, tilik pada orang kafir itu sendiri secara zati, dia boleh tak masuk syurga? Boleh. Masuk neraka? Boleh. Boleh. Kerana itu kuasa Allah Ta'ala. Tapi wajib dia itu masuk neraka
wajib li ghairihi, orang kafir masuk neraka. Bukan wajib zati. Tu. Bukan wajib zati. Kalau wajib li ghairi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang kafir masuk neraka. Orang mukmin, orang Islam masuk syurga. Dan Allah Ta'ala mengetahui sejak azali dan berkehendak sejak azali mereka ini masuk neraka. Mereka ini orang beriman masuk syurga. Gitu. Dia dengan sebab lain. Dan kekal. Dan wajib orang kafir itu masuk neraka dan kekal di dalamnya, di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Orang kafir wajib apa? Wajib aridi. Sebab apa? Sebab dalil sebut. Sebab apa? Sebab melalui pengetahuan Allah. Sebab apa? Sebab iradat Allah sejak azali sudah berkehendak. Tilik situ. Ghairihi, dengan sebab lain. Adapun dari sudut dirinya, zati, dari sudut dirinya orang kafir boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Hatta Nabi boleh masuk neraka, boleh masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala sudah janji kata orang Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni masuk syurga selama-lamanya. Orang kafir kekal neraka selama-lamanya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kedua daripada dua wajib akli tadi, wajib zati. Wajib tilik pada diri dia. Tadi tilik pada benda lain. Zati ni tilik pada diri dia. Macam orang kafir tadi, tilik pada diri dia, dia itu harus dia masuk neraka, harus masuk syurga. Dia panggil harus aridi, harus zati. Harus zati. Hukum akal mengatakan harus orang kafir masuk neraka, harus orang kafir masuk syurga. Itu zati, ikut diri dia. Tilik pada diri orang kafir itu sendiri. Adapun tilik pada iradat Allah, ilmu Allah, janji dalam Quran, dia dipanggil wajib li ghairihi, orang kafir masuk neraka, wajib li ghairihi, orang taat masuk syurga. Jadi sekarang wajib zati. Artinya, arti wajib zati, wajib bagi zatnya, zat suatu. Yang ni tilik pada diri benda itu. Mesti ada, mesti dia. Dan terbahagi pula wajib zati itu. Wajib zati contoh dia apa? Sifat wujud, qidam, baqa'. Itu wajib zati lah. Iaitu sabit yang sifat wujud, qidam, baqa' tu bukan dengan sebab lain tak. Memang betul-betul diri itu memang wajib pada Tuhan. Bukan dengan sebab tilik pada ada zat lain mengadakan sifat ilmu pada Allah, bukan ada kehendak zat lain daripada Allah untuk mengadakan Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat berkehendak, bukan. Dia diri dia itu memang bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith, mesti terima di akal, bukan dengan sebab lain. Kemudian hak wajib zati itu terbahagi pula pada dua. Pertama daripada dua, wajib zati mutlak. Sepatutnya ada ya lah. Wajib zatiyun mutlaqun. Wajib zati mutlak. Apa mutlak pula? Artinya, arti wajib zati mutlak, wajib bagi zatnya, yakni bagi dirinya semata-mata, dengan tiada qaid. Tak ada qaid dengan apa-apa. Macam mana? Seperti wajib ada zat Allah Ta'ala dan segala sifat kesempurnaan baginya, bagi Allah. Jadi wajib zati terbahagi dua. Pertama mutlak. Di semua sifat 20 tu wajib akli, wajib zati mutlak. Sebab apa? Tidak ada kait. Bukannya ada sesuatu tu menyebabkan Allah Ta'ala sifat wujud, tidak ada. Bukannya kait dengan sesuatu tu menyebabkan Allah Ta'ala bersifat qidam, tidak ada. Bukannya kait dengan sesuatu tu Allah Ta'ala bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, tidak. Bahkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sebegitu, memang begitu dah. Memang mesti dia akan terima begitu dah, tanpa dikaitkan benda lain. Itu dia panggil zati mutlak. Yang keduanya yang daripada dua, wajib zati muqayyad. Artinya, arti wajib zati muqayyad, wajib bagi zat suatu yang dikaitkan wajibnya suatu tadi, selama ada zatnya, zat suatu juga. Wajib pada akal dia itu mesti ada, tapi dia qaid. Mana? Seperti penuh lapang bagi jirim itu, selama ada zatnya, zat jirim. Tadi kita mengaji kata jirim itu mesti bertempat, mesti kita terima di akal. Wajib daruri kata mesti bertempatnya jisim atau jirim. Sebelum tu kita pecah dululah jirim tu. Jirim bahagi pada dua. Dia panggil jirmu fardin, ataupun istilah makulat asyarah jauharu fardin, jauhar firik. Jirim dengan jauhar tu sama. Jirim tu istilah ulama mutakallimin, jauhar itu istilah hukama ataupun ulama makulatul asyarah. Ada satu ilmu namanya makulatul asyarah, membahaskan tentang satu jauhar 9 arab. Jadi 10 semuanya. Bincang tentang tu saja. Nak mengatakan bila bincang tentang tu, maka Allah Ta'ala bukan begitu.
Itu maqulatul asyarah. Jadi apa tadi? Zati muqayyad. Ini contoh jisim. Jisim tadi kita belajar kata wajib daruri, mesti diterima pada akal tanpa fikir panjang, kata mesti bertempat. Tapi bertempat itu qaid dengan selagi mana dia itu ada. Mana kalau dia musnah, dia tak ada, tak ada lah kata bertempatnya kawan tu, bertempatnya meja tu. Kalau meja tu dah hancur, tak ada. Jadi dia wajib akli, meja itu bertempat, mesti terima tempat, tapi qaid selama mana ada. Allah Ta'ala sifat dia, sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, tak kait dengan kata selama mana ada zat Tuhan, tak ada. Sebab memang zat Tuhan kekal. Tak payah nak qaid apa, tak payah. Hak ni dia kait dengan kewujudan jisim tersebut. Jisim itu mesti bertempat ataupun mesti terima salah satu gerak atau diam selama mana dia itu ada. Kalau tiada, tak ada. Hukum wajib pada akal, meja itu bertempat, sudah tiada, meja tu je, bukan meja lain, meja tu. Jadi tak ada. Maka dia kait meja tersebut berjisim dan bertempat selama mana dia ada. Kalau dia tak ada, musnah, habislah, tak ada dah. Dia panggil meja tersebut bertempat, tidak ada. Meja lain bertempat lah, meja lain sebab dia masih ada. Ni dia tak ada dah, maka tidak bertempat. Anak kita belum kahwin, kita kata anak kita bertempat, tak boleh. Sebab anak kita belum lahir lagi. Maka nak kata macam mana wajib mesti anak kita bertempat, sedangkan dia tak lahir lagi, dia tak ada lagi. Jadi dia tidak ada. Anak kita yang belum lahir tadi tidak boleh dikatakan mesti bertempat kerana dia belum ada. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata lagi wajib zati muqayyad artinya wajib, diqaidkan. Seperti penolapan jisim itu. Selama lagi terbahagi pula mustahil, habis. Wajib habis dah. Dan terbahagi mustahil itu kepada dua bahagi. Pertama daripada dua bahagi, mustahil daruri. Macam tadilah. Ini pun adalah durus thamin pun dah. Wajib daruri, mustahil daruri. Mustahil, macam tadilah, benda yang dihukumkan dengan istihalah, benda yang dihukumkan dengan tidak. Benda yang dihukumkan dengan tidak sungguh, ataupun benda yang dihukumkan dengan tiada. Tiada lawannya ada, tidak lawannya sungguh. Jadi mustahil daruri. Daruri benda yang tak berhajat pada fikir, tak berhajat pada nazar. Maka dia kata arti mustahil daruri, tiada berhajat kepada fikir dan nazar. Fikir yakni fikir yang panjang, dan nazar yakni dalil pada mendapat benda mustahil daruri tadi. Yakni kalau kita kata benda tu tiada, tak perlu mikir dah, memang benda tu tiada. Semua sepakat, orang kafir kau Islam kau siapa-siapa kau sepakat benda tu tiada. Tak perlu dalil dan tak perlu fikir. Contoh, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Jirim tersebut tidak bergerak dan tidak diam, tak boleh. Siapa yang kata jirim tersebut boleh tidak bergerak, boleh tidak diam dalam satu masa, itu bohong. Orang kafir pun kata bohong, orang Islam pun kata bohong. Tak boleh, mesti dia terima salah satu. Tak boleh dia itu gerak dan diam pada satu masa yang sama, dan tak boleh juga dia itu tidak gerak dan tidak diam pada satu masa yang sama. Tak boleh. Jadi itu mustahil. Mustahil apa? Mustahil daruri, iaitu dia tak perlu mikir dah, tak perlu dalil Quran, sunnah, tak perlu. Dalil dia akal saja. Akliyat akal saja, tidak perlu dalil naqliyat membuktikan kata jisim tersebut jisim tersebut tidak boleh bergerak dan diam satu masa, dan tidak boleh tidak bergerak dan tidak diam dalam satu masa. Tak perlu dalil, tak perlu dalil Quran, tak payah, tak perlu dalil sunnah, tak payah. Cukup dengan akal, semua orang terima. Jadi maksudnya dalil akal sebahagian daripada dalil, bukan kata dalil Quran sunnah saja. Dalil akal juga sebahagian daripada dalil. Kalau Quran sunnah saja, maka tidak akanlah ada jawapan-jawapan berkenaan dengan akliyat. Banyak. Satu tambah satu, mana nak cari Quran hadis tadi? Mana? Daripada akal. Daripada akal, bukannya hadasiyat, bukannya syahadat, bukannya nakliyat, bukan. Dia ada banyak. Sumber-sumber yakiniyat dia ada banyak. Antaranya akliyat, akal, munakal. Dan kedua daripada dua, mustahil nazari. Macam tadi lah, mustahil benda yang benda yang mesti mesti tiada benda yang ada, atau mesti tidak sungguh benda yang tidak sungguh. Mesti tiada benda yang ada. Mana? Contohnya benda yang ada, lemah Tuhan. Mesti tiada lemah Tuhan. Gitu.
Mesti tiada benda yang tiada. Apa yang benda yang tiada? Lemah. Mesti tiada lemah di Tuhan. Itu dia panggil mustahil. Mesti tidak benda yang tidak. Mana benda yang tidak? Contohnya sifat baharu Tuhan. Baharu Allah bukannya ada, tapi sungguh. Sungguh tu maksud apa? Baharu tu sungguh, bukan ada. Qidam, sungguh tak? Sungguh. Ada tak qidam? Tak ada, dia sungguh je. Baharu pun sungguh juga, cuma sabit pada Tuhan qidam. Baharu tu mustahil. Jadi baharu tu mustahil. Mustahil tahu dia? Benda yang tidak sungguh. Benda yang tidak sungguh. Baharu tu benda yang tidak sungguh. Benda yang mesti tidak sungguh. Betul lah. Benda yang mesti tidak sungguh. Jadi mesti tidak apa nama tu? Mesti tidak baharu sabit di Tuhan. Mesti tidak itu istihalah. Baharu benda yang tidak sungguh di Tuhan. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Mesti tidak sungguh baharu itu sabit di Tuhan. Itu mustahil. Istihalatul mustahil, kita menghukumkan tidak lemahnya Tuhan. Kita menghukumkan tidak lemahnya Tuhan. Mustahil itu lemah. Tidak lemah tu jadi wajib akal lah. Tu. Dia panggil Al-Hasyiah Suhaimi sebut istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Benda yang istihalatul mustahil sebahagian daripada benda wajib pada akal. Wajib pada akal tadi kita kata mesti ada benda yang ada dan mesti sungguh benda yang sungguh. Mesti ada, contoh benda yang ada, contoh apa? Kudrat. Mesti ada kudrat di Tuhan. Mesti ada benda yang ada. Mana benda yang ada? Sifat hayat. Benda yang ada. Mesti ada sifat hayat di Tuhan. Mesti sungguh benda yang sungguh. Benda yang sungguh apa dia? Benda yang sungguh qidam, contohnya. Jadi mesti sungguh qidam sabit di Tuhan. Dia terjemah gitu lah, dia translate gitu. Ada benda nak sebut tadi, lupa. Apa dia tadi? Allah lupa. Gitu cara terjemah. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi mustahil nazari artinya, arti mustahil nazari berhajat kepada fikir, yakni fikir yang panjang, dan nazar yakni dalil. Nazar yakni dalil pada mendapat mustahil nazari. Untuk kita faham, faham dan reti mustahil nazari itu mustahil sungguh dengan dalil dan fikir yang panjang. Lagu mana? Seperti mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan seseorang. Dia bagi kena kesakitan seseorang atau kesusahannya seseorang. Itu Allah uji atau cuba supaya Allah hendak tahu iman seseorang dan sabarnya seseorang. Tak boleh. Mustahil nazari. Mustahil kata Allah ini uji seseorang nak tahu. Kalau bila kata nak tahu, makna sebelumnya jahil. Nak kata jahil tu mustahil. Lagu mana kata mustahil? Kena dalil. Macam mana nak membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala tak boleh jahil? Jadi buktinya apa? Dengan dalil. Dalil apa? Dalil boleh dua. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah sebut dalam Tijanud Darari syarhu risalati tauhid Imam Al-Bajuri, dia sebut dalil boleh dua, dalil naqliyun wa dalilun aqli. Jadi kalau dalil naqli mudahlah. Carilah apa-apa ayat Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala mustahil jahil. Wallahu ala kulli syai'in alim. Senang tu. Kalau dalil naqli, cara berhujah mantiqiyah. Kena guna dalil hujah qiyas. Qiyas al-iqtirani ke atau qiyasus syarti. Qiyas al-iqtirani dia ada premis 1, premis 2, muqaddimatus sughra, muqaddimatul kubra, kemudian natijah. Terbelah pula ada qiyasul basit, qiyasul murakkab. Dia macam-macam. Kalau qiyasus syarti atau qiyasul istithnai, dia perlu kepada muqaddam dan tali. Tu kena ngaji mantik tu. Ada muqaddam dengan tali, kemudian ada harful istithna, baru keluar natijah. Macam mana nak buktikan Allah Ta'ala itu alimun, sifat dengan sifat pengetahuan, mustahil jahil. Jadi di sini mustahil ni, mustahil Allah Ta'ala beri kena kesakitan seseorang. Allah Ta'ala bagi sakit pada seseorang, atau kesusahan seseorang. Allah Ta'ala bagi susah ke seseorang, itu Allah uji atau cuba supaya Allah Ta'ala hendak tahu. Mana sebelumnya tak tahu, jahil. Mustahil tak? Mustahil. Mustahil perlu pada dalil. Jadi kalau dalam kitab mengaji kitab Risalatut Tauhid, anak murid tu kenali tu, yang dibelajarkan di Johor suatu ketika dulu, Risalatut Tauhid, kitab Jawi. Dia kata rasanya apa? Dalam kitab tu qada' mubram, qada' mu'allaqah. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala itu kalau nakkan
Kalau nakkan umur dia panjang, kalau nak umur dia panjang, niscaya Allah Ta'ala akan melihat. Allah Ta'ala akan melihat dia ini buat kebaikan ataupun tidak. Maka kalau dia buat kebaikan, maka akan ditingkatkan umurnya. Jika tidak, maka tidak. Lagu mana? Kalau kita sebut itu. Jadi kalau qada' dan qada' mu'allaq dan qada' mubram ni, kalau dari istilah situ, kalau nak bahas itu qada' mubram, qada' mu'allaq, biasanya dalam kitab Ahlus-Sunnah tak ada lah tu. Bahagian itu, sebahagian kita ada. Jadi qada' mubram, contohnya qada' mubram, qada' ketetapan Allah Ta'ala yang tak pernah berubah. Tu mudah-mudah cerita. Qada' mu'allaq ialah qada' yang mana ketentuan Allah yang boleh berubah dan berdasarkan dengan amalan dia. Contoh, mudah-mudah ni. Nak tengok kitab tafsir tu. Jadi sekarang ni qada' mubram contohnya umur 60 mati. Mana tak boleh berubah dah, 60 mati. Qada' mu'allaqnya umur 50 mati. Tapi 50 tu, umur 50 tu Allah Ta'ala tengok dan lihat. Kalau dia itu buat amalan soleh, dia ditingkatkan umur dia 51. Buat amalan soleh 50. Ibarat tersebut bukan bermaksud kata Allah baru tahu ataupun Allah baru kehendak. Maksud dia apa? Maksudnya qada' mubram dan qada' mu'allaq sudah Allah Ta'ala tahu dan kehendak sejak azali dah. Perubahan umur tersebut pun Allah kehendak sejak azali dah. Dan Allah Ta'ala tahu dia ini akan ditingkatkan umurnya dengan sebab amalan tersebut. Bukannya Allah Ta'ala baru tengok, baru tahu, dia buat amalan soleh, alhamdulillah, naiklah 50 tu. Tak ada, bukan gitu. Itu kita. Ni, bagus iman ni. Takut membaca risalah tauhid sendiri ya. Tu urai kurang. Tuhan ni tuan-tuan, dia tengok kita. Kalau dia beramal soleh, Allah Ta'ala kehendak. Dan Allah Ta'ala kehendak untuk tingkatkan umur dia. Seolah-olah kehendak Allah baru. Kehendak Allah bukan baru. Kehendak Allah azali, tak boleh baru. Sebab orang akan mengajar. Ada orang mengajar kata, kehendak Allah Ta'ala boleh, tak nak salah. Sebab Allah Ta'ala akan maha kehendak. Bila-bila boleh ubah. Itu ikut kepala otak. Itu kita boleh lah. Kita boleh lah kehendak boleh ubah. Sebab kita ni baru. Allah Ta'ala ni qadim. Sebab tu kena mengaji ta'alluq. Ta'alluq kudrat, ta'alluq iradat, saluhi qadim, tanjizi qadim sahaja atas pandangan mu'tamad. Kalau atas pandangan qil yang kata tanjizi hadis, itu pun selari dengan tanjizi qadim. Bukannya kata tanjizi hadis tu kalau kita atas pandangan tanjizi hadis dengan makna baru kehendak sekarang, dengan makna baru kehendak yang dulu tak kehendak. Bukan. Tanjizi hadis dengan makna kalau kata kehendak sekarang yang selari dengan tanjizi qadim yang dulu. Cuma ulama tolaklah tanjizi qadim tu kerana tanjizi hadis tu kerana itu lebih khusus kepada, lebih zahir pada sifat kudrat, bukan sifat iradat. Kalau sifat iradat kita kata tanjizi hadis dengan makna baru kehendak sekarang, boleh buat kata seolah-olah dulu tak kehendak, sekarang baru kehendak, tak boleh. Kalau kita nak kata tanjizi hadis juga iradat, makna kata mesti dia itu selari dengan tanjizi qadim. Tu baru kena. Hudah jauh itu. Jadi qada' mu'allaq dan qada' mubram, Allah Ta'ala sebenarnya sudah tahu dan kehendak sejak azali. Perubahan umur dia bila, dengan sebab apa. Allah Ta'ala tingkat ke umur dengan sebab apa? Sedekah, dengan sebab silaturahim, dengan sebab pergi masjid ke. Allah Ta'ala sudah kehendak dan tahu sejak azali. Bukannya baru kehendak dan baru tahu, tak boleh. Ni kata dia mustahil. Tu dah. Maka mustahil yang demikian itu, demikian mana? Demikian kata Allah Ta'ala nak uji, tu mustahil. Nak tahu, mustahil. Tengok nombor bawah satu tu, kerana Allah sudah tahu pada sedia kala. Intaha musannif. Kerana Allah Ta'ala sudah tahu sejak sedia kala lagi. Jadi qada' mu'allaq, qada' mubram tu sudah tentu dah, dan sudah berkehendak sejak azali, dan sudah tahu sejak azali dah. Bukannya Allah baru tahu, dia beramal soleh, kita dekat lah dia baru kehendak, dah baru tahu, tu mustahil. Jangan hurai kat situ. Dan ada penceramah T9 ada lah, tanyalah ustaz tu, dia kata gitu. Allah Ta'ala itu boleh je nak kehendak bila-bila nak berubah, sebab dia maha kehendak. Itu kata dia ikut kepala otak. Dia tak ikut kita, dia ikut kepala otak sendiri. Jadi kita kena hurai ikut kita, ikut kepala otak sendiri. Ikut kepala otak sendiri senang akidah. Senang akidah tapi sesat. Tu ya. Ta'ala Allah, dia doa, dia bukan doa, dia sucikan Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi oleh Allah Ta'ala daripada demikian itu, demikian sifat tadi. 'Uluwan akan sebagai tinggi, maf'ul mutlaq, sifat kabiran yang maha besar.
Dan terbahagi pula mustahil itu kepada dua bahagi. Pertama daripada dua, mustahil li ghairihi. Pelik sikit lah musannif ni. Selalunya dalam kitab dia akan dahulukan mustahil zati wa li ghairihi. Mustahil li ghairihi. Mustahil iaitu mesti tidak benda yang tidak, mesti tiada benda yang tiada. Tapi dia itu li ghairihi, dengan sebab lain, dengan tilik benda lain, bukan diri dia, tilik pada benda lain. Kalau tilik pada diri dia, mustahil zati. Contohnya anak Tuhan, tilik pada anak Tuhan tu sendiri, mustahil nak ada. Mustahil ada anak Tuhan. Anak Tuhan ada tak? Anak Tuhan tu jenis dia boleh ada, tapi ada tak? Tak ada. Mesti tiada anak Tuhan. Tu mesti tiada tu hukum istihalah. Anak Tuhan itu mustahil. Mesti tiada anak Tuhan. Mesti tiada anak Tuhan tu wajib tak? Wajib. Istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Syekh Suhaimi rahimahullah dalam Hasyiah As-Suhaimi Al-Muqtada ala Syarhil Hurhudi ala Ummil Barahin, ni tegur ulama ataupun orang yang beri contoh perkara mustahil pada akal. Dia beri contoh dari lam yalid wa lam yulad. Salah. Kerana apa? Kerana yalid dan yulad itu yang mustahil. Lam yalid itu wajib. Lam yalid wa lam yulad. Yalid dan yulad itu yang mustahil. Lam yalid dan lam yulad itu wajib. Beranak dan diberanakkan, itu mustahil. Tidak beranak, itu wajib. Dan tidak diberanakkan, wajib. Lepas tu kata istihalatul mustahilati min jumlatil wajibati. Mesti tidak benda yang tidak dan mesti tiada benda yang tiada, itu sebahagian daripada perkara yang wajib pada akal. Tu kena tengok jam kau, takut terlajak. Dia sedap orang tauhid habis. Kemudian mana tadi? Pertamanya mustahil li ghairihi. Arti mustahil li ghairihi, mustahil bagi yang lain daripada zat. Yani mustahil kerana tilik pada perkara yang selain dirinya. Takut tak faham ya? Mustahil kerana melihat tilik kepada selain dirinya. Mana? Seperti mustahil orang yang Islam tidak masuk syurga. Mustahil. Kenapa? Kerana tilik kepada ilmu Allah Ta'ala, sudah tentu orang Islam masuk syurga. Kerana tilik pada kehendak Allah sejak azali menentukan dia masuk syurga. Kerana tilik pada ayat Quran sebut khalidina fiha abada. Tilik situ mustahil dia tak masuk syurga. Tapi tilik pada diri dia tu, orang Islam tu harus zati, harus pada akal masuk syurga, harus pada akal masuk neraka, hatta Nabi dan Rasul. Tilik pada diri. Adapun tilik pada selainnya, iaitu tilik pada iradat Allah, ilmu Allah, dalil Quran, dalil hadis, masuk syurga. Mesti masuk syurga. Dan mustahil masuk neraka. Tu. Jadi hadis terbalik pada mustahil wajib li ghairihi tadi itulah. Dan mustahil orang yang kafir itu masuk syurga, tilik pada dalil, bukan tilik pada diri dia. Diri orang kafir itu boleh masuk neraka, boleh masuk syurga. Dia panggil harus zati. Tilik pada diri kafir itu boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Tapi tilik pada dalil, tilik pada ilmu Allah, tilik pada iradat Allah, takkan berlaku orang kafir masuk syurga. Tu ya. Tu. Dan kedua daripada dua, mustahil zati. Mustahil tilik pada diri dia. Arti mustahil zati, mustahil bagi zatnya, yakni dirinya suatu. Dan terbahagi pula mustahil zati itu kepada dua bahagi. Macam tadi lah. Pertama daripada dua, mustahil zati mutlaq. Mulanya zatiyun mutlaqun. Mustahil yang dibangsakan kepada diri, lagi pula mutlaq, tidak qaid. Artinya arti mustahil zati mutlaq, mustahil bagi zatnya, yakni bagi dirinya suatu semata-mata dengan tiada ada qaid. Seperti mustahil tiada ada Allah. Mustahil tiada ada Allah. Takdir mustahil tidak sabitnya ada Allah. Sebab apa? Sebab ada bukan tiada. Sebab ada, sebab sifat ada bukan ada. Macam mana dia boleh kata tiada? Tak boleh. Kena kata tidak. Tidak sabitnya sifat ada ni Tuhan. Tu betul. Betul tu? Dia kata tu. Kau silap aku. Seperti mustahil tiada ada Allah Ta'ala. Bukan. Kejap. Mustahil tiada ada Allah Ta'ala.
Oh, boleh ihtimal ni. Mustahil tiada ada Allah Ta'ala tu, dia nak kata apa? Nak kata zat ke kata sifat? Kalau kata zat, kalau nak kata zat, tak payah kata ada, tak apa. Tiada Allah, sudah. Kalau kata nak kata zat. Tapi kalau kata nak kata sifat ada, dia kena kata tidak ada Allah. Yang ni tidak ada sifat Allah. Yang ni tidak bersifat Allah dengan sifat ada. Beza tu. Jadi kalau kita kata nak kata wujud, nak kata zat Allah itu tiada, itu mustahil. Tiada Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala itu mustahil. Ternafinya sifat ada Allah Ta'ala itu mustahil tak? Mustahil juga. Cuma bezanya kalau kita nak kata zat Allah itu tiada, ataupun nak menafikan zat Allah, kita akan kata tiada zat Allah, kerana zat Allah itu benda yang ada. Jadi lawannya apa? Lawannya tiada. Kalau kita nak menafikan sifat wujud Allah Ta'ala, bahasa Melayunya kita akan kata tidak sabit atau tidak sungguhnya ada Allah. Tidak sabit atau tidak sungguhnya ada Allah. Jadi kita kena ibaratkan dengan tidak. Itu lebih tepat. Lepas tu kalau nak bagi hilang ngantuk, dia akan tanya, Allah Ta'ala ada ke tak? Allah Ta'ala ada tak? Ada. Siapa kata tak ada, kafir. Tapi ada Allah Ta'ala ada ke tak? Ada Allah Ta'ala ada ke tak? Tak ada. Ada Allah tak ada. Allah ada. Allah tu ada. Ada Allah ada? Tak ada. Allah itu ada. Maksudnya zat Allah itu ada. Tapi sifat ada, sifat wujud itu tiada, tapi sabit. Tu ada Allah Ta'ala itu tiada, tapi Allah itu ada. Kenapa ada Allah itu tiada? Kerana dia itu bukan benda wujudi, bukan benda ada, tapi sabitun, sungguh, subutiyun, sungguh sabit. Tu. Dan mustahil boleh habis bilangan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Boleh habis. Mustahil tak? Mustahil tu mutlak, tanpa kait apa-apa. Ada tak kait sesuatu yang menyebabkan mustahilnya sifat Allah habis? Tak ada. Tak nak fikir apa yang boleh menghabiskan sifat Allah Ta'ala. Tak boleh. Benda tu mustahil. Mustahil apa? Mustahil tanpa ada kait sesuatu. Tu Dan kedua daripada dua, mustahil zatiyun muqayyadun. Mustahil tilik pada diri, lagi pula dikaitkan. Arti mustahil zati muqayyad, mustahil bagi zat suatu dikaitkan seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam selama ada zatnya, zat jirim. Tadi kita kata wajib apa tadi? Wajib zati muqayyad dengan makna mesti jisim tersebut sama ada bergerak ataupun berdiam dalam satu masa. Bukannya dua-dua, mesti salah satu sama ada gerak atau diam. Itu wajib. Adapun boleh gerak, boleh diam atau harus, beza. Jisim itu mesti terima sama ada gerak atau diam. Itu wajib pada akal. Adapun diam dan gerak pada jisim itu harus, mana-mana boleh. Adapun diri jisim itu nak gerak ataupun diri jisim tersebut nak terima gerak ataupun diam, itu wajib. Salah satu mesti wajib. Tak boleh sunyi dua-dua, tak boleh ada dua-dua. Tapi dari sudut boleh bergerak dan boleh diam, itu boleh laku, harus. Dia ni jisim ni boleh bergerak, boleh diam. Tapi jisim tu sendiri mesti terima salah satu, gerak atau diam. Gerak ke diam, boleh mana-mana. Boleh sunyi dua-dua, tak boleh. Boleh ada dua-dua, tak boleh juga. Ada nak sabit sungguh. Takut orang kata ada. Gerak dengan diam kan bukan ada, sungguh. Memanglah, aku cakap lebih mudah ya. Mu'tazilah kata ada, harakat sukun tu ada, sembunyi di makhluk. Tu maqalat Islami. Bila seseorang itu bergerak, diam itu duduk bersembunyi di dia. Harakat dan sukun tu wujudi. Bila seseorang itu bergerak, diam itu duduk di dia, duduk senyap dalam badan tu. Bila dia diam, gerak tu pula sembunyi. Pelik Saya pegang tu, saya sebut tu. Ni baru paku iman ni. Kemudian apa tadi? Hilang. Wajib zati muqayyad. Artinya seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Gerak dan diam tu tak sabit langsung. Bila tak sabit langsung tu mustahil selama ada zatnya, zat jirim. Mana kalau tak ada jisim tu, tak ada lah dia panggil mustahil zati muqayyad.
Tak ada mustahil zati muqayyad, tak ada wajib zati muqayyad. Nak sabit gerak pun tak boleh, nak sabit diam pun tak boleh, nak sabit dua-dua diam gerak pun tak boleh, nak sunyi dia diam gerak pun tak boleh, sebab benda tu tak ada. Jadi benda itu mustahil, iaitu gerak dan diam satu masa, mustahil gerak tidak, diam pun tidak dalam satu masa selama meja itu ada. Tu dia panggil zati muqayyad. Okay? Tilik pada diri meja, lagi pula dikaitkan dengan sesuatu untuk kata benda tu mustahil. Kemudian maka tiada titik. Maka tiada batal sembahyang mereka. Tiba-tiba fiqh. Kawan ni tuk fiqh. Dia kait dengan tuk fiqh. Ni orang panggil orang alim. Orang alim ni bila dia akidah tiba-tiba main fiqh ni, siap. Ni orang alim, dia kait fiqh tiba-tiba. Tak pernah ni dibuat orang kita akidah tiba-tiba kait benda mustahil fiqh. Tak ada tak nak jumpa jarang. Gila anak kita Syiah ke apa, biasanya mustahil lah. Dia faham mustahil lah. Mustahil sengerti lah. Tak ada main buat fiqh, tak ada. Ni ada kait ni. Tu. Kata apa? Maka tafriq dia panggil. Bila faham kata tu, faham dah tu. Mustahil zati muqayyad apa semua tu faham dah. Ni nak tafriq masalah ni. Maka tiada batas sembahyang mereka yang niat hendak memutuskan sembahyangnya seorang dengan suatu yang mustahil pada akal. Dia panggil apa? Ta'liqun niyati liqat'iha fi shalah. Ta'liq niat untuk putus sembahyang. Kalau sekian aku tak mau sembahyang. Contoh dia kata, dia niat lah takbir, Allahu Akbar. Aku niat, aku sembahyang zuhur ni 4 rakaat ni, ataupun sembahyang fardu zuhur 4 rakaat ni selama mana bukan ta'liq niat ni, dia niat tu. Lepas tu dia ta'liq kata, kalaulah balok ni mari, aku batal sembahyang. Aku tak sabar nak buh dia. Batal dah. Tak sah. Sebab apa? Sebab ta'liqun niyah yunafil jazma, menafikan jazam. Niat ni kena jazam. Tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh faham. Sebab tu bila syak dalam bab niat, batal sembahyang. Tak boleh. Aku niatkan tadi, batal. Sebab apa? Sebab tidak jazam. Niat mesti syaratnya jazam. Jadi ta'liqus syai' bi qat'iha, mentaklikkan sesuatu untuk memutuskan sembahyang, itu menafikan jazam. Jadi sekarang ni masalahnya menafikan kalau benda biasa-biasa, benda harus, okeylah, fahamlah batal. Kalau benda mustahil lagu mana? Ni tafriq masalah. Maka tiada batal sembahyang mereka yang niat hendak memutuskan sembahyang seseorang dengan suatu yang mustahil pada akal. Seperti ia seorang niat, aku hendak berhenti sembahyang apabila batu ini sunyi daripada bergerak dan diamnya. Mustahil akal. Mustahil adat batal. Mustahil akal tak batal. Kerana apa? Kerana mustahil adat imkanu wuku'ihi, kerana boleh jadi. Mustahil adat. Contoh mustahil adat dalam kitab Manhajul Qawim Syarhu Masail Ta'lim, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah sebut mustahil akal, mustahil adat. Contohnya seseorang naik ke langit, mustahil adat. Tanpa apa lek lagi, tak boleh. Manusia lah. Sekarang mungkin tak mustahil adat sebab ada kapal terbang dah. Zaman dulu mustahil adat. Macam mana kawan tu boleh naik langit? Mustahil adat. Sebab tu yang naik Isra' Mi'raj tu mustahil adat. Mustahil adat tu, itu yang mencari adat, itu yang mukjizat. Mencari adat mana? Isra' Mi'raj. Mi'raj dia pergi naik ke langit. Orang tak percaya sebab mustahil. Kok mana? Tak boleh nak capai ke sana, ke langit. Pi Isra' tu, pi Baitul Muqaddas, orang tak terima dah. Kira hari. Kira kok jari. Mana ni nak pergi? Pergi sana paling kurang 2-3 bulan zaman dulu. Kok mana boleh mari sekejap je, 3-4 jam atau beberapa minit saja. Jadi tak boleh nak faham. Jadi dia kata seolah-olah itu mustahil, tapi mustahil adat ke akal. Sekarang ni mustahil akal tak batal. Sebab apa? Sebab adamu imkani wuku'i, kerana tak boleh berlaku. Buat lagu mana pun tak boleh berlaku. Kalau tadi dia ta'liq benda harus ataupun mustahil pada akal, boleh berlaku, cuma tak berlaku ataupun tidak ya, batal dah. Tapi mustahil akal tak akan boleh berlaku, maka tidak batal sembahyang. Tu disebut dalam Bushrul Karim Syarah Masail Ta'lim dan Al-Manhajul Qawim Syarhu Masail Ta'lim juga. Sebab dalam Manhajul Qawim dia kait muhalan gitu ya. Dia kalau dalam kitab Bushrul Karim dia akan kata muhalan adatan. Muhal.
Mustahil pada adat dia buat rayah, walau muhalan adatan lam tasihhu salah. Tidak sah mayang walaupun mustahil pada adat dia ta'liq tu. Kalau dalam kitab Manhajul Qawi dia sekarang kata walau muhalan. Takut-takut kita faham, walau muhalan aklan lah dah. Mungkin di hasyiah dia ada ta'liq lah. Muhalan ay muhalan adatan, contoh. Kalau dalam usul kali dia jelas ada sebut muhalan adatan, hak tu batal. Tapi muhalan aklan tak boleh, tak batal lah, sebab adamu imkani wuqu'ihi, tak boleh berlaku. Kemudian kata musannif, soal apa makna agama, wallahu ta'ala alam. 10.30 tu kita pun nak balik jauh dulu balik dekat-dekat tak apa, di Langkah sampai dah. Ni jauh dah. Di 10.30 lah. Wallahu ta'ala alam. Patutnya kita ada 3 kali qada lagi. 3 kelas dah. 3 kelas dah. Macam mana nak qada tak tahu? Aku tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada soalan? Tak ada? Soalan tentang apa-apa lah, kat akidah je. Saya tak faham kenapa itu fa'il. Boleh tak faham? Tak faham, awak kata yajibu ayat taqidah jadi fa'il. Itu contoh. Ada. Wallahu ta'ala ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.